Okey, Assalamualaikum sejahtera. Apakah cabaran jika anda seorang peniaga Shopee yang baru membuat dropshipping dan anda akan gagal? Kenapa anda gagal sebagai seorang peniaga di Shopee? Okey, di sini saya ingin berkongsi kepada anda apakah jenis cabaran yang anda hadapi sepanjang perjalanan anda membuat perniagaan bisnes online di Shopee sebagai dropshipping. Dan untuk pengetahuan, dropshipping yang saya masukkan ini adalah shopping system synchronized di mana anda menggunakan dropshipping di syarikat seperti Sell Value, Komotan, dropship santai, dropship murah dan sebagainya lah. Okey, ini adalah dropshipping yang saya masuk ke sini. Okey, nama saya Hanif bin Idrus di mana saya memberikan tips-tips tentang blogging, tips-tips tentang Facebook Ads dan tips-tips tentang Shopee. Okey, jom kita bermula sebagai seorang peniaga Shopee dan anda ingin mengubah hidup anda. Anda ingin memulakan satu cabaran untuk berniaga di Shopee. Pertama, anda sudah mempunyai sebuah syarikat dropshipping yang untuk anda jual lah. Iaitu saya katakan sebagai Sell Value lah katakan. Anda telah pilih dan daftar dan anda mula memasukkan produk ke dalam Sell Value. Ini adalah cabaran pertama anda, di mana anda akan banyak membuang masa untuk memasukkan produk satu persatu ke dalam kedai Shopee anda. Dan dengan sekarang algoritma Shopee serta polisi Shopee yang agak tegas sekarang ini, anda tidak boleh masukkan seberapa banyak produk dalam satu hari sehingga 100 produk sehari. Tidak boleh kerana anda mungkin akan kena ban oleh Shopee. So anda masukkan 10 dan anda ubah sesuai tajuk, mengikut kata kunci yang tertentu. Anda ubah-ubah gambar supaya gambar anda tidak sama dengan semua dropshipping yang lain. Kerana sebagai seorang penjual di dropship Sell Value, bukan anda seorang saja menjual di Shopee ingat tu. Dan gambar yang diberikan oleh Sell Value adalah sama sahaja dengan semua penjual-penjual di Shopee dan anda kena ubah kedudukan gambar supaya gambar anda nampak berlainan atau anda membuat gambar anda sendiri melalui carian di Google dan sebagainya lah. Okey, yang itu. Kemudian anda kena buat marketing pada produk anda tersebut, mungkin untuk kurangkan harga sedikit kerana sebagai seorang peniaga di Shopee, sebagai dropshipping, persaingan harga adalah amat kompetitif. So anda kena pastikan anda membuat kajian harga dan kurangkan sedikit memberikan diskaun. Kalau saya berikan diskaun sajalah, memberikan diskaun dan kemudian anda lihat okey, anda boleh publish. Okey, dan kemudian setelah anda masukkan beberapa produk ke dalam anda punya kedai Shopee, anda kena mencari apakah produk-produk winning yang bagus. So, salah satu keperluan produk winning adalah carangan yang tinggi oleh buyer. Kedua, harga yang kompetitif. Tidak semua barangan atau produk di sebelum boleh dijual. Saya ingat kat sini. Bukan semua boleh dijual kerana harga-harga mereka ada berbeza. Dan anda kena lihat, pertama sekali adalah harga yang berpatutan yang dijual di Shopee bersama dengan pesaing-pesaing anda yang lain. Ini semua anda perlukan research. Okey. Ini memakan masa anda yang agak lama. Okey. So anda buatlah. Itu cabaran pertama. Anda buatlah dari product listing, anda buat dari segi description, anda buat dari segi orang kata gambar, semua anda buat. Okey, dah selesai. Ini makan masa sebulan hingga 2 bulan. Okey. Dan kemudian anda selesai kat situ. Masa buat tu anda mengharapkan jualan. Okey. Tiada jualan dalam masa 2 hingga 3 bulan. Ini adalah perkara biasa dan dialami oleh semua pemula-pemula peniaga bisnes online di Shopee kerana kedai anda belum lagi sebagai kedai yang established, yang belum lagi orang kata diiktiraf oleh Shopee sebagai satu kedai yang orang kata established. Ini saya rasa dapat rasakan dari segi situlah. Kerana mengikut pengalaman saya, sebuah kedai yang baru di Shopee, mungkin dari segi situ lonjakan oleh Shopee untuk kedai anda agak kurang sedikit. Kerana pada masa anda mula nak membuat kedai Shopee, segala benefit yang diberikan oleh Shopee agak berkurangan. Sebagai contoh, setelah saya berniaga di kedai Shopee Maniac selama lebih 1 tahun, saya mendapat Facebook Sipas, saya mendapat Shopee Ads percuma, saya mendapat kempen-kempen yang lebih menarik, saya mendapat lonjakan-lonjakan yang baru yang lain lah yang diberikan oleh Shopee kepada saya yang kata tidak diberikan kepada semua peniaga-peniaga Shopee online yang baru seperti international, jual produk di luar negara, macam itu semualah tidak diberikan kepada pemula-pemula peniaga di Shopee. Ini anda kena
kena hadapinya dengan kata reality. Untuk anda bersaing dengan kedai-kedai Shopee yang telah established, mengambil masa. Okey, ini adalah normal. Okey, so anda masuk, itu cabaran kedua anda. Itu anda tidak ingin jualan hingga 2 hingga bulan, dan melalui research saya, melalui kedai Shopee Maniac, kami mendapat jualan yang konsisten selepas 6 bulan. Di mana jualan konsisten ini pun ada lebih kurang RM1,000 setiap bulan, konsisten selepas 6 bulan. Bolehkah anda mampu membuat ni? Inilah cabaran yang anda akan hadapi. So, anda penat, anda kena berusaha kuat, tetapi anda tidak dapat hasilnya dalam masa terdekat. Kerana kedai Shopee ni, perniagaan bisnes online ni, merupakan satu learning curve yang besar. Dia tidak pendek, learning curve yang besar, kerana bergantung kepada algoritma Shopee, serta juga orang kata benefit yang akan diberikan anda dari sikit demi sikit kepada anda pada masa tertentu oleh Shopee untuk anda. So, inilah kelemahan yang anda hadapi. Dan juga kedua, anda mempunyai experience dari segi marketing, bagaimana untuk buat marketing anda lebih menarik, dan juga anda mempunyai experience untuk membuat store decoration anda lebih menarik. Pada masa itu juga anda baru nak mempelajari kata kunci yang sesuai dan cek oleh baik anda. Anda juga baru nak mempelajari Shopee Ads pada ketika itu. Betul? Ini anda rapikan sangat ni. So, anda kata, lambatnya jualan lah. So, anda pun membuat Shopee Ads. Okey, buat Shopee Ads, anda menggunakan search ads. Okey, so anda masuklah search ads, tabur duit, masukkan RM200, tabur duit, dan dalam Shopee baru, anda akan mendapat Shopee Ads RM200 daripada Shopee secara bercuma lah, jika anda membuat jualan yang pertama. Okey, anda buat Shopee Ads dan hangus. Shopee Ads anda hangus. Ini adalah perkara biasa juga, kerana anda tidak memahami bagaimana untuk menggunakan Shopee Ads. Shopee Ads bagi dua, itu Search Ads dan Discovery Ads, betul. So, biasa kita guna Search Ads lah. So, anda gagal dan anda rugi. So, ini akan melemahkan harga semangat anda. Sudah 3 bulan lah, masuk produk pun baru 200-300 produk. Nak ni 200 produk tak cukup ni. Lepas tu, anda jualan tiada dah 2-3 bulan. Adalah satu jualan dalam masa 2 bulan tu. Baru dah happy, lepas tu 2 bulan tak ada jualan. Okey, ini pun perkara biasa juga. Dan juga anda cuba nak boostkan anda punya kedai dengan membuat Shopee Ads pun gagal. So, inilah permulaan step pertama yang menyebabkan anda terus berhenti membuat perniagaan di Shopee. Pernah anda alami perkara ini? Okey, so anda harus bersabar. Okey, sekali anda jejak kaki ke dalam bidang bisnes online ini, anda harus teruskan. Dia akan datangkan hasil, tapi makan masa yang lama. Sebab tu saya selalu galakkan supaya anda membuat bisnes online yang pertama anda ingin berkecimpung dalam bisnes online, bermulalah sebagai dropshipping, kerana kosnya adalah amat rendah dan anda tidak memerlukan kos yang tinggi. Anda hanya perlu top up saja duit di value dalam RM100-200. Kalau selagi tak jualan, duit tak akan hilang. So, anda boleh masuk untuk study. Anda tak rugi apa-apa, anda hanya rugi tenaga anda sahaja ketika itu. So, anda kena disiplin dan konsentrasi, orang kata disiplin dan konsentrasi, concentrate pada jadual yang spesifik untuk anda membuat research di dalam kedai Shopee anda tersebut. Okey, inilah menyebabkan anda gagal. Okey, step pertama adalah buat, contoh anda kata anda tiba-tiba punya jualan yang konsisten, dan konsisten anda lebih kurang sebulan dalam RM400, anda dah happy. Tapi anda tengok anda tak boleh pergi lagi lebih pada 400. Anda kenapa tak boleh pergi lebih pada 400 atau RM500? Itu pun akan menyebabkan anda jadi stres. Jika anda dah berjaya jual, tapi jualan anda hanya RM400 saja sebulan sales, artinya kalau kira margin untung dalam RM50 sebulan lah, margin untung anda. Okey, anda stres juga, ini RM50. So, anda berusaha untuk naikkan sales anda. So, anda buatlah seperti Facebook Ads. Bila buat Facebook Ads, anda kena belajar tentang Facebook Ads pula. So, anda kena belajar bagaimana anda faham tentang Shopee, tapi kini anda kena belajar tentang Facebook Ads pula. Anda membuat iklan Facebook Ads, terutama apabila Shopee telah memberikan anda Facebook CPAS untuk anda, di mana anda boleh membuat katalog iklan mulai Shopee, seperti add to chat atau untuk buyer anda, dan anda rasa ini peluang yang terbaik untuk anda. So, anda buat Facebook Ads tanpa ilmu, dan anda pun akan rugi.
inilah, lepas tu anda cuba lagi. Tak juga buat jualan, dekat alah tak gunalah niaga di Shopee ni. Setiap bulan untung 400, 300, untung RM50, RM60. Apa yang saya dapat? Tapi anda kena ingat juga, anda seorang peniaga di Shopee, anda tidak rugi apa-apa kerana anda buat drop shipping. Betul. Cuma anda rugi kerana anda membuat tindakan yang melulu dengan membuat Shopee Ads secara melulu, membuat Facebook Ads secara melulu. Ini yang buat anda rugi. Dan semua orang akan alami dua benda ini dengan biasanya. Macam saya juga, saya biasa rugi. Permulaan membuat Shopee Ads saya agak rugi kerana kita tak faham ilmu yang atau teknik yang kita perlu gunakan untuk buat Shopee Ads yang betul dan juga Facebook Ads yang betul. Bila masa kita perlu teruskan, bila masa kita perlu padamkan Facebook Ads kita juga. Itu semua kena anda punya ilmu yang cukup, dan anda baru mempelajari ilmu tersebut, dan sudah tentu bila anda buat eksperimen, ada kalanya anda gagal. Anda gagal bukan kerana sebab dropshipping, anda gagal kerana anda membuat tindakan di sebaliknya. Seperti buat Shopee Ads, seperti saya katakan tadi lah. So, ini adalah cabaran-cabaran yang akan alami. Dan selepas untuk anda betul-betul konsisten selepas 1 tahun, di mana anda tak perlu buat apa-apa pada Shopee, pada kedai Shopee anda sudah maintain dengan sistem anda. So, anda dapat pendapatan lebih kurang RM1,000 sebulan, dan cuba untuk meningkatkan pendapatan anda RM1,000 ke atas, anda mula menjual produk-produk yang mempunyai high price ticket. Anda menjual e-book anda atau menjual produk anda sendiri. Itu dah step yang ketiga. Tapi maksudnya kat sini, step yang pertama selalu orang telah gagal. So, saya harap sesiapa yang ingin meniaga atau buat bisnes online di Shopee, bila anda step pertama ini, pastikan anda jangan putus asa. Jangan putus asa kerana itu adalah learning curve anda. Learning curve ini ada memang pahit. Masa anda kata anda pergi masuk kerja baru lah, anda orang baru, jumpa orang lama di kilang ke, di mana-mana ke, untuk anda pelajari satu ilmu tu, adakah mudah? Tidak kan? Anda kena kerja keras selama 2-3 bulan untuk memahami sistem atau SOP atau proses di setiap tempat kerja baru anda, baru anda jadi mahir. Sama juga seperti di Shopee. Cuma di tempat kerja anda terpaksa belajar kerana anda ambil gaji. Tapi di Shopee atau di bahagian dropshipping, anda tak perlu kerana itu adalah perbuatan anda sendiri. Anda tidak terikat dengan apa-apa perjanjian berbanding tempat kerja kan. Anggap keduanya adalah sama dan anda pasti akan berjaya. Cuma kejayaan itu laju atau tidak bergantung pada anda. Itu saya masukkan di sini. Okeylah, saya akan lebih lanjut lagi. Saya harap anda faham apa saya masukkan di sini, dan saya harap semua peniaga-peniaga baru bisnes online di Shopee bersabar. Jangan terburu-buru, relax, kerana anda buat perlahan pun tidak ada masalah. Buat step by step, buat product listing dahulu, buat sisa gambar dahulu. Jualan tak ada, is okay. Anda tidak rugi apa-apa pun. Setakat ini terpaksa galak anda ambil dropshipping. Anda hanya rugi permulaan top up RM1 di save value anda tu saja. Itu saja RM1 kan. Tak ada jualan, tak ada gerak lah kat situ, tu anda tak rugi apa-apa. So, pelan-pelan pasti ada jualan. Jika anda rasa susah, jika nak dapatkan lebih jualan, anda kena pakai ilmu, betul. So, anda mendapatkan Shopee e-book untuk saya lah, untuk mendapatkan ilmu tambahan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dapatkan subscribe untuk channel saya untuk dapatkan tips tentang Shopee, blogging dan CPS. Assalamualaikum.